sekali lagi bersama saya lagi dalam Alright Nopet Channel. Takut habis Panglima Bacul kecut perut. Sebelum ini ya semasa berkempen dengan penuh semangat mengfitnah, mengeluarkan kenyataan-kenyataan tanpa bukti, tanpa asas. Ya, sekali disaman 100 juta, beliau pula kecut perut dan katanya beliau tidak pernah menfitnah. Yang mengatakan Vincent Tan ini korup katanya. Dia ingat dia boleh berkata seperti itu, dia boleh tarik saman ini sahabat-sahabat semua. Jadi hari ini menarik untuk kita ikuti sekali lagi ya. Saman fitnah ataupun update terkini ya, saman fitnah daripada Vincent Tan kepada Panglima Bacul daripada Patipas ini, yaitu Sanusi. Yang mana beliau berkata, saya tidak pernah kata Vincent Tan korup, kata Sanusi. Itu antara kenyataan terkini. Mungkin sudah kecut perut, sakit perut, terceret-beret. Akhirnya memusingkan apa yang dikatakannya semasa beliau berkempen. Semasa berkempen sampai tidak ingat undang-undang. Apa yang keluar daripada mulutnya itu. Jadi hari ini Menteri Besar Kedah Sanusi Muhammad Nur menafikan menggelar Vincent Tan dan Syarikat Taikun itu sebagai korup katanya. Rakyat Malaysia sedia mengetahui bahwa dia sebagai Menteri Besar Kedah mengamalkan dasar mengutamakan golongan bawahan dan bukan golongan korporat atau kaya. Jelasnya kenyataannya tidak menyembalahi taikun-taikun besar, bermaksud keutamaan tidak akan diberikan kepada korporat besar dalam aspek pembangunan. Dia coba untuk memusingkan apa yang dikatakannya, sahabat-sahabat semua. Kalau itu betul, apa yang dinyatakannya itu adalah berkaitan dengan projek di negeri Selangor yang cuba mewujudkan persepsi kononnya Menteri Besar ketika itu yaitu Amiruddin Sari terlibat dalam skandal rasuah, penyalahgunaan dan sebagainya. Hari ini apabila disaman lain pula cuba memusingkan segala apa yang dikatakannya. Sanusi berkata polisi yang dinyatakan oleh defendant tersebut adalah polisi mesra rakyat yang sentiasa dilaung-laungkan oleh defendant dalam kampanye juga merupakan polisi kerajaan negeri Kedah bawah pimpinan defendant. Ia tidak sama sekali bermaksud menfitnah plaintiff pertama atau Tan selaku ahli korporat besar, katanya dalam pernyataan pembelaan dalam kes saman antara mereka berdua. Ketika dihubungi Malaysia Kini, Peguam Sanusi Muhammad Fauzi C. Abu mengesahkan bahawa pembelaan itu difailkan 2 hari lalu pada 20 September tahun 2023 bulan lalu ya. Tan pengasas bersama ya kumpulan Berjaya serta Berjaya Land Berhad yang menyaman Sanusi pada 8 Ogos lalu susulan ucapan kempen pilihan raya di negeri Jitra 6 hari sebelum itu. Jadi terdahulu Tan mengeluarkan surat tuntutan guaman kepadanya yang menuntut permohonan maaf daripada Sanusi serta ganti rugi ya bernilai 200 juta. Maafkan saya, bukan 100 juta tetapi 200 juta. Ya, susulan dakwaan Sanusi bahwa rakan sejawatnya dari Selangor Amiruddin Sari terlibat dalam skandal dengan Tan dalam projek pembersihan Sungai Klang. Jadi ini sebenarnya sahabat semua yang cuba dilakukan oleh Sanusi untuk memburukkan reputasi Amiruddin Sari. Tetapi hari ini dia pula cuba untuk memusingkan segala fakta, segala fitnah dan tuduhan yang dilakukannya terhadap Vincent Tan dan juga Menteri Besar Amiruddin. Saya percaya Menteri Besar Selangor juga Amiruddin Sari telah pun juga ya membuat saman fitnah ya terhadap Sanusi ini. Jadi kita tunggu ya bagaimana apalagi yang boleh dipusingkan oleh Panglima Bacul kaki pengfitnah ini, sahabat-sahabat semua. Jadi ekoran daripada itu juga Sanusi yang juga pengarah pilihan raya Perikatan Nasional. Hari ini kita boleh nampak rakyat di Dun Pelangai bulat-bulat menolak kempen ataupun ceramah daripada Perikatan Nasional. Walaupun begitu ditolak, mereka pemimpin daripada PAS ini mengatakan ceramah tak dapat sambutan tapi tak bermakna PN lemah. Itu antara kenyataan mereka ya. Cuba untuk menyedapkan hati mereka apabila dilihat siri-siri ceramah yang mereka aturkan itu ya hanya dihadiri ya oleh penyokong mereka ataupun jentera-jentera mereka sendiri tetapi tidak daripada rakyat di Dun Pelangai ini yang sama sekali ya tidak mahu untuk datang dan mendengar. Kerana apa yang keluar daripada mulut mereka ini saya percaya bukanlah offer yang terbaik membuat tawaran, tapi membuat makian, membuat fitnah, tuduhan melampau, sahabat-sahabat semua. Jadi mari kita ikuti cubaan daripada pemimpin daripada PAS ini untuk
memujuk hati mereka apabila ceramah yang tak mendapat sambutan. Yaitu calon Perikatan Nasional Kasim Samad mengakui ceramah parti itu di Pelangai kurang mendapat sambutan, memandangkan kawasan itu kubu kuat UMNO. Meskipun begitu, Kasim ataupun lebih dikenal sebagai Cikgu Kasim tidak melihat kempen PN lemah. Sebaliknya, dia selesa berkempen dari rumah ke rumah. Saya tidak lihat, katanya, kempen PN agak lemah, tapi kaedah pergi ke rumah adalah lebih baik. Apabila kita buat seperti ceramah-ceramah kelompok, saya tidak yakin ramai masyarakat tempatan yang hadir sebab kawasan ini dikenali sebagai kubu kuat UMNO. Katanya lagi, untuk munculkan diri mereka dalam aktiviti besar sebegini, mereka segan, katanya, ketika dihubungi ketika berkempen di Felda Cemomoy dekat Bentung semalam. Malaysia kini sebelum ini melaporkan ceramah PN di Pelangai yang merupakan kubu kuat BN gagal mendapat sambutan masyarakat, ya, maksudnya ceramah PN ini gagal mendapat sambutan. Jadi ceramah PN di Felda Cemomoy yang dihadiri timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man pada 23 September lalu menyaksikan terlalu banyak kursi yang kosong. Begitu juga dengan malam semalam pentas anak muda PN yang diadakan di Dataran Purnama Simpang Pelangai hanya dihadiri hampir 200 orang. Itu pun 200 itu termasuk daripada penguat kuasa, polis dan sebagainya. Maksudnya kalau ditolak semua tu hanya 100 lebih orang yang hadir, sahabat-sahabat semua. Jadi PRK Dun Pelangai diadakan berikutan kematian penyandang yang Johari Harun dalam nahas pesawat ringan Elmina di Elmina Shah pada 17 Ogos lalu. Jadi Suruhanjaya Pilihan Raya menetapkan 7 Oktober yaitu minggu hadapan sebagai hari pengundian bagi memilih wakil rakyat baru di kawasan itu. Pilihan Raya kali ini menyaksikan pertemuan 3 penjuru antara calon BN, PN dan bebas. Pada pilihan raya umum lalu, Allahyarham Johari memenangi kursi berkenaan dengan majoriti 4,048 undi, manakala menewaskan Kasim yang mendapat 3,260 undi, Ahmad daripada Pakatan Harapan dan juga Isa Ahmad daripada Pejuang ketika itu. Sementara itu Kasim atau lebih kenal sebagai Cikgu Kasim mendakwa sambutan yang diterima ketika kempen kali ini sangat luar biasa. Ya, berbisa dengan sambutan diterimanya pada kempen pilihan raya umum ke-15 lalu yang menyaksikan beliau tewas. Penerimaan masyarakatnya sangat positif katanya, yang saya kira sangat luar biasa berbanding ketika saya bertanding dalam PR15 yang lepas, katanya lagi. Dari tumpuan kempen Cikgu Kasim ini kini yang berbaki beberapa hari lagi akan tertumpu di kawasan pengundi bukan Melayu. Mereka cuba menarik undi bukan Melayu. Tapi kita tahu sahabat semua, pengundi Cina, India dan kaum-kaum lain juga saya percaya mereka juga turut serta seperti pengundi Melayu di Dun Pelangai ini yang mahu menolak parti PAS, calon PAS dari PAS ini dan juga Parti Bersatu Perikatan Nasional, sahabat-sahabat semua. Karena kita tahu gaya dan politik sempit, politik perkauman, politik menunggang agama dan bangsa ini adalah satu perkara yang tidak boleh diterima. Itu dia. Jadi terima kasih, itu pandangan saya. Ya, poin yang pertama tadi, Panglima Bacul kecut perut kini memusingkan segala fitnah yang dilakukannya. Katanya dia bukan menfitnah. Itu dia sahabat semua. Jadi Anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen, tapi ingat komen dengan cara berhemah. Jangan menjadi seperti walan-walantit, lebay-lebay dan juga geng sapu bersih apabila memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian dan juga fitnah-fitnah melampau. Sepertinya mereka tidak punya otak. Mungkin karena otak mereka tertinggal di dasar Laut Cina Selatan. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya tepuk dada tanya selera. Sekian saja pada Orang Dapat Channel. Sampai kita berjumpa lagi. Bye bye.